Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanabda'u hadzal majlis bi ummil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musarrifil qulubi ala mazini ni'amih wa mutaradifi judihi wa karamih alladhi wamarana bi ihsanihi masdaruhu mujarradu fadlih wa shamalana bi mudha'afi alaihi wa tawlih wa ta'alat sifatuhu anis shabihi wal mithal wa tanazzahat af'aluhu an naqsi wal i'lal la radda limadhi amrih ولا وصول لقدره حق قدره وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد المصطفى من خير العالمين نسبا وأرفعهم قدرا وأشرفهم حسبا الذي صغر بعزمه شمل الضلالة الذين مهدوا بلفيف جمعهم المكرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bertemu dalam program ilmu pada hari ini. Yang saya raikan Cik Asrul, Ustaz Farid dan rakan-rakan sekalian. Waktu saya kecil, saya pergi ke sekolah. Kalau nak kereta dengan arwah abah saya, sama ada dipasang Quran ataupun satu nasyid daripada Orkestra El Suraya. Nasyid dia bunyinya begini. Tak mahal lah kalau tak sedap. So, artis sabar itu istana iman. Aduh, tajuk yang saya akan kongsi yang mengenai sabar. Tak ni. Okey, kalau kita tengok perkataan sabar, kalau dalam bahasa Arab ni banyak makna mengenai sabar. Ada ni sekadar perkongsian dari segi bahasa, ada bermakna radiya, tajallada, tahammala, ihtamala. Yang paling panjang intazara fi hudu'in waqmi'nanin duna syakwa walam yata'ajjal. Secara kesimpulannya maksudnya kita bersabar sama ada ketika kita marah ataupun kita macam tak marah tapi kita redha. Redha dan sama kita dalam keadaan marah. Kalau dari segi bahasa Melayunya, tidak lekas marah dan tidak mudah berputus asa. Tak tahulah kalau ada yang lain, definisi yang lain. Dari segi dalil mengenai sabar ni, dalam surah Yusuf ayat ke-18, waja'u ala qamisihi bidamin kadhibin qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Waja'u ala qamisihi, adik-beradik Nabi Yusuf ni bawa dekat bapak dia pakaian yang apa dia? Bidamin kadhibin, yang depa sengaja, padahal bukan darah Nabi Yusuf. Depa letaklah darah apa binatang, depa letak nak katakan dekat bapak dema ni itu adalah darah Nabi Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Ibrahim cakap dah, aku tahu ni bukan darah kamu. Dia tahu yang tu bukan Nabi Yaqub. Dia tahu bukan darah darah Nabi Yusuf. Lepas tu pula fasabrun jamil. Dia cakap sabar itu adalah lebih indah, bagus. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maksudnya kepada Allah aja dia berserah. Maksudnya Allah yang aturkan, Allah yang tahu urusan tu. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min.
In asabathu sarra syakar fakana khairul lah, wa in asabathu dara sabar fakana khairul lah. Ini hadis mengenai pujian Allah kepada orang yang beriman. Dia kata, ajabal li amril mu'min, menakjubkan, pelik sungguh orang beriman ni. Inna amrahu kulla khair, semua perkara yang tengok baik belaka. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Maksudnya bagi orang mukmin ni apa yang berlaku baik bagi dia. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairul lah, baik belaka. Wa in asabathu dharra sabar, sekiranya diuji, diberi ujian, sabar. Dia tahu lah benda apa yang berlaku ni memang dia kena redha. Fakana khairul lah, fakana khairul lah, baik bagi dia. Itu dalil yang saya sebut daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita nak tengok dari contoh ikon antaranya Nabi yang kita boleh tengok, Nabi Ulul Azmi. Sebelum saya kongsikan, siapa tahu Nabi Ulul Azmi? Reza? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nuh, Isa, Musa. Nuh, Isa, Ahsan, Mumtaz Sufi. Okey, Nabi Ulul Azmi ni ialah Rasul yang mempunyai kecekalan, ketabahan untuk menghadapi ujian dan dakwah. Macam Reza sebut tadi, Nabi Nuh, antara ujian dia 950 tahun dia berdakwah, hanya sikit yang beriman. Bukan setakat itu saja, anak dan bini dia, isteri dia tidak beriman. Nabi Ibrahim pernah diuji untuk dibakar oleh, yang kedua Nabi Ibrahim diuji untuk dibakar oleh Namrud. Lepas tu dia halau. Lepas tu pula dia diuji untuk sembelih anak dia, Nabi Ismail AS. Kalau Nabi Musa pernah dihalau oleh Fir'aun sampai ke Palestin, diugut bunuh. Nabi Isa yang keempat diangkat ke langit, ya, sebab dia nak dibunuh oleh Yahudi. Kalau Nabi Muhammad, ujian waktu dekat Mekah diuji dengan musyrikin. Waktu dekat Madinah diuji dengan munafik. Okey. Kalau kisah ulama ni, saya nak kongsi kisah ulama yang berasal dari Andalus, Spanyol. Yahya bin Yahya. Kalau Arab ni memang dia boleh, nama dia Yahya, nama ayah dia pun Yahya. Waktu saya belajar di Yaman, memang 4 keturunan tu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kita kat Malaysia tak ada. Kita kalau nama ayah kita Hashim, anak Ismail, dia lain. Tapi Arab, sebab saya tengok dekat dia punya IC, dia punya lesen mandu, Muhammad. Ni macam ni kan. Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ni dia belajar kisah perjalanan dia sampai ke Madinah. Dia menuntut dengan Imam Malik rahimahullah. Dia belajar ilmu fiqh, hadis, akhlak dan sebagainya. Pada satu masa tu, waktu sesi pembelajaran dia tu, ada gajah lalu. Yang kawan-kawan dia dalam kelas tu pakat pi tengok gajah. Jarang tengok dekat Arab. Jadi Imam Malik terkejut, Yahya, dekat Yahya bin Yahya ni, dia kata, kenapa kamu tak pergi keluar untuk tengok? Sebab gajah tu payah kot nak tengok dekat negara Arab. Apa jawapan Yahya bin Yahya? Dia kata, aku datang jauh daripada tempat negara aku ke Madinah untuk menuntut ilmu dengan kamu, untuk belajar ilmu, untuk belajar adab dan sebagainya. Aku tak akan rugikan masa aku untuk tengok gajah. Sebab bila masa gajah tu lalu, Imam Malik tengah mengajar, takut dia terlepas, rugi walaupun satu ilmu, dia kata. Itu maksudnya. Jadi tokoh yang saya sebut yang mengenai Ulul Azmi itu sabar. Kesabaran para nabi dalam menerima ujian dakwah. Yang Yahya bin Yahya ni ujian dalam menuntut ilmu. Ujian menuntut ilmu ni sekali juga dalam pekerjaan macam kita lah sekali. Okey, pembahagian sabar ni boleh dipecahkan kepada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan.
Yang kedua kemaksiatan, dan yang ketiga dalam ujian. Sabar dalam ketaatan ni maksudnya kita melakukan ibadah. Kita melakukan ibadah tu sama ada kita riak atau tak. Kita buat kan, kita buat, orang puja kita, kita kena sabar lah. Maksudnya sabar supaya kita tidak riak, tidak ada sifat riak. Yang kedua maksiat, maksudnya kita nak pergi buat, kita mampu buat, maksudnya kita mampu buat, kita ada duit ke apa, tapi kita sabar supaya kita tak buat benda tu. Itu sabar dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian ni ketika kita sakit kan, memang waktu sakit tu kadang-kadang kita main sumpah seranah je. Tapi maksudnya kadang-kadang kita termaki ke apa ke, maksudnya kita kena sabar. Lepas tu kadang-kadang kita kehilangan orang yang kita sayang. Betul, dia bila orang yang kita sayang tu hilang, dia kadang-kadang dia hilang sabar lah kan? Cakap pun tak apa-apa ke, gitu. Untuk dalam lagi satu saya ingin kongsikan dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan, sabar ni maksudnya kita bersabar dengan kerenah kawan kita, dan kita kena bersabar atas teguran. Maksudnya kawan kita tegur, kalau kita dalam bidang pekerjaan ni, kawan tegur, bukan kawan tegur tu saja je tak. Kawan tegur tu untuk memberi kebaikan, untuk memberi manfaat untuk kita. Kalau dia tak tegur kita, dan kita pula lepas tu kalau dia tegur kita tak sabar, takut jadi perkara yang tidak baik. Kalau ingin saya kongsikan satu hadis, kalau kita dalam agama ni ada satu hadis riwayat Tirmizi, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jam. Ya'ti 'alan nasi zamanun, ada kata akan ada pada satu masa, as-sabiru, orang yang bersabar, fihim 'ala dinihi, berpegang teguh dengan agama, kal qabidi 'alal jamri, seolah-olah dia menggenggam bara api. Kan kalau kita macam genggam bara api memang panas gila kot. Tapi dia nak bagi perumpamaan, berpegang teguh kepada agama ni maksudnya bersabar, seolah-olah macam menggenggam bara api. Akhirnya secara kesimpulan, sebelum nanti Ustaz Farid akan sambung, kesimpulan, sabar melatih kita supaya hidup dengan tenang dan tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, supaya kita dapat kita dapat mengikuti kisah-kisah silam. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.